Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya tak? Okey, kita sekarang 8.30 dah kan? Sangat kita boleh mula ke Zati, terima kasih. Kita boleh mula kelas kita. Okey, hari ni kita akan terima kasih. Hari ni kita akan masuk topik baru, ya. Walaupun sebenarnya kalau nak kira kita tak habis lagi discuss soalan-soalan past semester on the previous topic kan. Tapi macam saya kata hari tu, kalau kita nak discuss semua soalan-soalan tu, nanti takut tak sempat nak cover syllabus lah. Cumanya kita dah buat quite banyak jugalah soalan-soalan past semester tu. Jadi yang lain-lain tu you dah ada answer scheme. Saya dah bagi you answer scheme. Saya ingat sampai ke 2016 kan. Banyak dah tu. Dan you attempt the questions yang kita tak discuss dalam kelas pun, you cuba buat. Dan since you have the answer scheme with you, if you come across any questions that you do not understand, or if you need some clarification, you just let me know lah. Nanti saya akan discuss soalan tu masa live dalam ni. Jadi hari ni kita akan masuk ke topik baru lah, ya, iaitu kalau dalam syllabus kita ni dia masuk dalam topik 4 dan topik 5. Jadi topik 4 dan topik 5 ni dia cantum sekali lah sebenarnya. Kalau you ada anyone who has the textbook, kalau saya tak tahu berapa orang yang ada textbook dalam kelas kita ni, tapi kalau you ada textbook, you boleh baca chapter 8 dan chapter 9. Chapter 8 dan chapter 9. Cumanya kalau you baca textbook tu, especially on chapter 9 tu, dia banyak cerita hal-hal yang tak berapa relevan dengan kelas kita ni, sebab dia banyak cerita pasal hal-hal di Amerika sana kan. Jadi apa yang saya recommend to you adalah you listen to my lecture, kan? You listen to my lecture dan kemudiannya you bila dah habis lecture saya on ni, tapi panjang saya lecture ni, sekurang-kurangnya mungkin 2 minggu kot baru habis, sebabnya topik yang kita nak cover ni agak banyak juga, chapter 8 dan chapter 9 tu, ataupun chapter 4 dan chapter 5 lah dalam syllabus kita ni. Bukan chapter, sorry, topik 4. Topik 4 iaitu Economics and Industry Analysis. Topik 5 adalah Company Analysis and Valuation. Yang ni quite a long topic. Saya jangka mungkin untuk pengajaran saja pun mungkin mengambil masa lebih daripada seminggu kot. Saya rasa lebih daripada seminggu. Dan nak buat soalan pasir lagi kan. Jadi apa yang saya recommend you buat adalah you listen to my lecture. Kemudiannya you akan boleh juga gunakan chapter dalam textbook itu sebagai rujukan lah. Saya tak boleh nak fotokopi ataupun saya tak boleh nak scan all the pages in chapter 8 and chapter 9 because banyak sangat tu, berapa puluh muka surat kan. Dan jadi semalam pun saya hanya scan one page saja, iaitu Industry Life Cycle. Yang tu sebab saya dapati soalan-soalan pasir banyak tanya soalan tu, ya. Jadi you dengar pada lecture saya lah, kemudian baru rujuk pada chapter 8 dan chapter 9 for those who have the textbook. Okay, before we continue with our lecture, ni kan kita akan ceritalah, kita akan cerita benda ni sebentar lagi.
Tapi saya nak ni fundamental analysis dan technical analysis ni kita akan cerita later on lah. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada konsep asas dulu ya. Konsep asas dulu. Why do people play in the stock market? Kenapa orang melabur dalam pasaran saham? Why do people play in the stock market? Jadi kita boleh pecahkan orang yang melabur dalam pasaran saham ni kepada dua jenis lah, dua kelompok. Dua kelompok. Yang pertama adalah those who invest for the long run ataupun untuk jangka panjang. Jadi orang-orang yang melabur saham-saham ini untuk jangka panjang, itu kita panggil mereka investors lah. Mereka adalah pelabur. Tapi ada juga setengah-setengah orang yang mereka melabur saham ataupun membeli sesuatu saham itu untuk keuntungan jangka pendek. Itu mereka lebih mirip kepada speculator. Jadi ada dua kelompok ni. Satu adalah investors, satu adalah speculators. Kalau kita tengok in terms of perbuatan mereka sama saja. Kedua-dua ni sama ada investors or speculators. Dua-dua ni membeli saham. Cuma investors, cara dia beli saham tu adalah untuk jangka panjang dan mereka tidak sangatlah terpengaruh dengan short term movement of the stock market, sebab mereka beli untuk jangka panjang. Satu lagi golongan yang kita panggil speculators ni. Jadi ni saya tuliskan ni adalah investors versus speculators. Pelabur dan juga speculator. Jadi kalau investors ni, mereka membeli saham untuk long term, untuk jangka panjang lah. Pelabur mereka membeli saham untuk jangka panjang. Kalau speculators ini, S-P-E-C-U-L-A, speculators untuk short term, untuk jangka pendek kan. Ini awak belajar lah. Those yang belajar masa diploma dulu pun dah belajar investor, speculators kan, perbezaan dia. Okey, tak kisahlah sama ada a person is an investor or a speculator, the ultimate aim ataupun matlamat mereka tetap sama, iaitu they want to make money in the stock market. Mereka nak buat duit daripada pasaran saham ataupun dengan membeli saham. They want to make money out of the stock market. Otherwise they won't be buying the shares in the stock market lah kan. Mereka nak buat duit. Okey. Jadi bila kita membeli saham, kita mengharapkan keuntungan lah, orang cakap keuntungan ataupun pulangan. Macam kalau you belajar finance, orang finance biasa dia lebih suka menggunakan istilah pulangan, return. Apa beza pulangan dengan keuntungan? Keuntungan, profit adalah figure yang dipanggil accounting figure per accountant. Kalau return adalah tu beza lah, ada beza. Tapi orang finance biasanya mereka bercakap pasal return. Okey. Jadi when we talk about return, pulangan, return come into forms. Pulangan ini datang dalam dua bentuk. When you play ataupun return in the stock market come into forms. Yang ni in my previous lecture pun saya pernah sebut, tapi saya sebut sekali lagi, iaitu yang pertama adalah in the form of dividend, and the other one is in the form of capital gain. Pulangan dalam pasaran saham ini datang dalam
dua bentuk. Yang pertama adalah dipanggil dividend, dan yang keduanya adalah capital gain. Saya rasa everybody knows what is a dividend kan, tapi saya terangkanlah juga sebagai orang kata mengingatkan balik lah sebagai refresher ataupun mengingatkan semula lah apa itu dividend. When a company does business, bila sebuah syarikat itu menjalankan perniagaan, katalah dia untung kan. Bila dia untung, maka sebahagian daripada keuntungan itu mungkin dipulangkan semula kepada pemegang-pemegang saham in the form of dividends kan. Itulah dipanggil dividend. Bila syarikat, when the company makes money, then the company will pay some of the profit tu kepada shareholders dalam bentuk dividen. Okey. Tetapi macam awak belajar masa buat diploma dulu, pembayaran dividen tidak ditetapkan dari segi peruntukan perundangan. The company has no obligation to pay dividends to its shareholders. Dia tak macam interest ataupun kupon yang dibayar kepada pemegang bond, di mana kadar kupon telah ditetapkan. Jadi syarikat untung ke, syarikat rugi ke, interest ataupun kupon kepada pemegang bond tetap kena bayar. Kan? Yang ini kita akan belajarlah tentang bond later on dalam semester ni juga. Sebab tu macam case 1MDB kalau you tengok, tapi if you follow case 1MDB, dia banyak dalam bentuk hutang lah kan. Dia tak ada share, dia tak banyak banyak hutang, jadi sebab tu hutang dia banyak dan dia terpaksa bayar interest and principal. Okey. Dividen ini pula, kalau syarikat, if the company decides, walaupun dia untung banyak, let's say for example dia untung banyak sekalipun, tapi dia decides not to pay dividends to shareholders, pun boleh, tak ada masalah. Ada juga syarikat yang untung banyak pun dia tak bayar dividen. Kenapa dia buat macam tu? Kerana dia kata syarikat ni sedang berkembang. You belajar masa diploma jenis-jenis syarikat kan, syarikat berkembang, syarikat bertahan, growing stocks, cyclical stock dan sebagainya tu. Jadi bagi syarikat-syarikat yang sedang berkembang, they need the money to expand their business kan, nak membesarkan lagi bisnes. Jadi kalaupun untung banyak pun, they want to reinvest back the money tu, the profit tu, untuk mengembangkan perniagaan. Jadi yang ini biasanya mereka mungkin tak bayar dividen yang tinggi. Okey, itu panjang dah penerangan tentang dividen. Do keep in mind, if you want to spell the word dividend in English, D-I-V-I-D-E-N-D. Kalau in bahasa Melayu, D-I-V-I-D-E-N sahaja, tak ada D. Dividen. Saya pernah jumpa pelajar yang mengeja perkataan dividen, D-I-V-I-D-E-N-T. Ujung dia T. Jadi yang itu apa benda, neither Malay nor English. Bahasa Melayu pun bukan, bahasa Inggeris pun bukan. So you have to be very careful lah with this. Kemudiannya capital gain pula. Capital gain ataupun keuntungan modal, prinsipnya sangat mudah. You buy low, you sell high. Buy low, beli pada harga rendah. You sell high, jual pada harga tinggi. Maka you akan dapat capital gain. Let's say for example, you beli pada harga RM2, kemudian saham itu naik menjadi RM3. Contohnya lah, katakanlah you beli saham pada harga RM2, kemudian saham itu naik menjadi RM3, maka you jual balik dan you untung RM1. Maka keuntungan itu dipanggil sebagai capital gain, keuntungan modal. Okay. The opposite of capital gain is capital loss. Capital loss maknanya you beli saham itu pada harga tinggi, kemudian you jual pada harga rendah. So that is capital loss, kerugian modal lah. Kalau beli pada harga rendah, jual pada harga tinggi, itu dipanggil capital gain. Yang ini senang jadi kita beli saham, doesn't matter whether your intention is to hold the stocks for a long period of time, so you become an investor. If you buy a stock with the intention of making profit in a very short term, you nak jual balik bila harga dia mahal, maka itu you are an investor.
decisions, cara berfikir pun tak sama tau. Cara berfikir investor dan speculator tak sama. Let's say for example, Tan Sri Said Mokhtar lah kan. Contohnya Tan Sri Said Mokhtar. He owns so many listed companies in Bursa Malaysia kan. Tan Sri Said Mokhtar. Jadi Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari kan diiktiraf sebagai orang Melayu terkaya di Malaysia. Bila dalam keadaan sekarang di mana keadaan ekonomi tak begitu baik, banyak dia punya bisnes syarikat-syarikat yang dikuasai oleh Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari terjejas lah dia punya bisnes kan. Jadi harga saham akan jatuh, tapi dia tak jual. Kenapa dia tak jual? Sebab dia percaya bahawa nanti satu hari, mungkin 2 tahun 3 tahun bila pandemik COVID ini dah tak ada, ataupun bila vaksin telah ditemui, nanti maka harga-harga saham ini akan naik balik. Itu dia untuk jangka panjang kan. By the way, semalam saya baca dalam internet, even saya tengok, I watch on TV, a company by the name of Pfizer, Pfizer, a pharmaceutical company. Pfizer ni syarikat farmasi yang hebat lah. Salah satu produk dia adalah Viagra. Viagra. Kalau you Google lah, Viagra ni adalah ubat untuk lelaki mati pucuk. Jadi Pfizer came out dengan Viagra hari tu, dululah berapa tahun dah lama dah kot. Jadi Pfizer semalam saya baca dalam internet dan juga saya tengok dalam CNN dan BBC dah declare bahawa dia dah jumpa vaksin untuk COVID-19 dengan efficiency of 90%. Mana 90% maknanya kalau 100 orang yang ambil vaksin tu, 90 orang akan terlindung daripada COVID-19. Adalah 10 orang yang tak jadi juga walaupun ambil vaksin. Jadi 90% effectiveness. Dan dijangka lah. So kalau bila Pfizer buat aja pengumuman macam tu, dia tahu banyak saham-saham di US sana yang naik harga. Bukan saham Pfizer saja. Pfizer tu betul lah, dia yang declare dia jumpa vaksin tu kan. Of course lah, naturally bila dia jumpa vaksin, orang lain tak jumpa lagi. So just imagine berapa banyak untung dia boleh dapat dengan menjual vaksin-vaksin itu ke serata dunia kan, serata dunia. Dan of course dia punya untung akan berlipat kali ganda. Logik lah kalau saham Pfizer naik. Pfizer tak ada, kalau awak kata nanti lepas kelas nanti saya nak main dekat Bursa Marketplace nak cari Pfizer, Pfizer. Tak ada lah. Saya tak tahulah sebut dia macam mana, tapi ejaan dia Pfizer. Pfizer ke Pfizer ke tak tahu. Awak kata so saya nak belilah saham Pfizer tu. Tak ada. Dia tu disenarai di Amerika sana. Dekat Bursa Malaysia tak ada. Okey. Saham Pfizer okey lah naik. Logik lah kan, sebabnya dia discover vaksin COVID-19. Yang lebih menakjubkan adalah saham-saham syarikat-syarikat lain pun turut naik. Banyak tau kesannya apabila COVID-19 vaksin ditemui. Airline boleh berfungsi seperti biasa kan. Maknanya sekarang ni banyak syarikat-syarikat penerbangan yang terdejas. Saya tengok dalam internet, pilot pun jadi sekarang ni jual buka gerai je kan, dan sebagainya kan, dia tak ada kerja. Jadi syarikat-syarikat penerbangan punya saham pun naik gila-gila. Dan banyak lagi lah saham-saham syarikat lain yang mendapat respons positif, harga naik mendadak because of this announcement of the discovery of COVID-19 vaksin. Walaupun belum keluar lagi pun vaksin tu, tapi dia baru announce saja macam tu, harga saham naik. Okey, yang itu panjang dah saya punya cerita dia. Okey, jadi back to our discussion. Back to our discussion. Okey, bagus, alhamdulillah view dah bertambah daripada 4 kepada 5. Jadi satu orang mewakili, kelas kita ada 90 orang, jadi satu orang mewakili berapa orang tu? 16 orang 16 awak yang 5 orang ni adalah mewakili 15 orang yang lain So you kena betul-betul dengar. Okey. Jadi back to our discussion. Kita beli saham tak kisah as an investor or as a speculator,
We want to make money in the stock market, dan cara dia hanya dua saja boleh buat duit dalam stock market, iaitu through dividend and through capital gain. Okey, jelas Okey, sekarang ni kalau you biasa dengar masa you ambil paper introduction to finance kan, introduction to finance ataupun corporate finance I believe you dah ambil corporate finance kan before this kan, corporate finance. Mungkin you pernah dengar perkataan value creation value, nilai kan, mencipta nilai. Ataupun kalau you tengok TV, you baca surat khabar dan sebagainya, you selalu dengarlah CEO of the company sebut, we want to create value, kita ingin mencipta nilai kan. Value creation, you google saja stock market value creation definition, and then you akan dapat explanation macam-macam lah orang cerita. Tapi maknanya mencipta nilai kan. Mencipta nilai ni maksudnya adalah sebagai contoh kan, sebagai contoh katakanlah you diberi, sebagai contoh apa yang dimaksudkan mencipta nilai kan, you diberi kain you are a tailor, tukang jahit, you diberi sehelai kain. Okey, sehelai kain itu tak tahulah berapa, 4 meter katakan, 4 meter adalah nilai dia kan. Kalau you beli kat kedai, harga kain 4 meter berapa, harga dia 1 meter berapa, darat dengan 4 meter. Nak buat baju Melayu, baju Melayu 4 meter ke 3 meter, tengok atas saiz orang lah kan. Okey, katalah 4 meter, 4 meter ni besar ni. Okey, kain itu ini nilai dia. 1 meter berapa ringgit? 1 meter katakanlah RM5, RM5 ke saya tak tahu, katalah 5, contoh RM5. Kalau you beli 4 meter, maka RM20 lah you kena bayar pada pekedai untuk membeli 4 meter kain. Bawa ke kedai jahit, ke tukang jahit kerat, dia buat baju. Dia buat baju kan, dia buat baju Melayu. Bila dia buat baju Melayu, baju Melayu yang tadi kain tu asalnya kita beli 1 meter RM5, 4 meter 4 kali 5 RM20 kan. Kita bayar RM20. Tetapi bila tukang jahit dah buat baju Melayu, kemudian disulam lah, apalah semua, katakanlah sepasang baju itu dah menjadi RM200 sehelai. Contohnya kan, dah menjadi RM200 sehelai kerana dia telah menambah nilai. Dia telah menambah nilai, telah mencipta nilai kepada kain tadi. Kain yang tadi harga RM20, sekarang ni dah dijual dengan RM200. Kenapa? Kerana dah dijahit, kemudian dibubuh sulam lah, manik ke apa ke kan, dah cantik, maka menjadi RM200 sehelai. That is mencipta nilai. Similarly juga, if you are the CEO of the company, paling bos dalam sebuah syarikat dipanggil CEO lah, Chief Executive Officer of the company. Kadang-kadang dia panggil CEO, ataupun kadang-kadang dia panggil the President of the company dan sebagainya lah kan. Yang bos lah, bos dalam syarikat. Kalau negara, bos ni adalah Perdana Menteri lah kan. Agung tak sakit, agung itu adalah seremonial. Dia tidak macam agung ni dalam negara. Agung sama dalam syarikat seperti ahli lembaga pengarah. Ahli lembaga pengarah, dia tidak berfungsi menguruskan syarikat setiap hari macam agung dulu yang di Pertuan Agong. Dia tidak menguruskan urusan negara setiap hari. Yang menguruskan perjalanan negara adalah Perdana Menteri. Similarly juga untuk syarikat, ahli lembaga pengarah ataupun board of director, dia berfungsi macam agung tu. Dia tidak menguruskan perjalanan syarikat setiap hari. Yang menguruskan perjalanan syarikat setiap hari ada pengurusan dia, team, management team yang diketuai oleh the CEO of the company. Okey. Kadang-kadang dia panggil CEO of the company, kadang-kadang dia panggil the president of the company. Kan? Jadi pengurusan syarikat, fungsi utama dia adalah menambah nilai kepada saham-saham syarikat. Menambah nilai kepada saham-saham syarikat. Seperti tukang jahit tadi, daripada kain yang harga RM20 menjadi RM200 kerana dia telah menambah nilai kepada kain itu, jadikan baju, bubuh manik, bubuh jahitan dan sebagainya. So that is actually the function of the management of the company. If you fail to tambah nilai saham syarikat, out you go. Biasa CEO, dia CEO of the company ataupun the president of the company, jawatan dia adalah kontrak 2 tahun. Dia tak macam pensyarah tetap dan berpencen, kerja umur 25, umur 60 pencen. Dia nak buang pensyarah susah.
Pegawai kerajaan biasanya macam tu. Nak buang susah, kecuali dia ni memang betul-betul tak boleh buat kerja. Dia gila ke kan. Ngajar finance memang walaupun dia ada ilmu, dia ajar salah, benda yang salah. Yang itu dia boleh dibuang lah, tapi jangan-jangan berlaku. Kalau kerja kerajaan tetap dapat pencen kan. 30 tahun kerja, lepas tu pencen. Dapat pencen seumur hidup sampailah dia mati. CEO of the company in contract basis 2 tahun. Kalau dia tak berjaya, kontrak dia tidak akan disambung. Ganti orang lain pula. Okey, panjang dah saya punya cerita ni. Awak kata bila nak ngajar? Yang saya cakap ni, saya ngajar lah ni supaya awak cerita dia panjang tu, daripada kain jahit buat baju, dan daripada syarikat tu naik nilai, CEO dengan ni semua, itu adalah supaya you dapat kefahaman. Kefahaman tentang the whole thing. Of course, dengan masa yang terhad ni, kalau nak panjang lagi boleh cerita untuk mencipta nilai ni saja kan. Okay, back to our discussion pula. Dah tinggal 4 orang dah. Seorang dah tinggal, dah pergi. Tak apalah, agak yang 4 orang ni pun boleh bertahan. Kan? Setiap teori mengatakan bahawa ini teori mengatakan bahawa ni katakanlah saham you just imagine this is a share. Katalah saham tu begitu. Kan? Masuk tak dalam tu? Okey, saham tu begitu katakan. Dan setiap saham ada dia punya nilai. Nilai saham itu dipanggil intrinsic value. Okey. Nilai sesuatu saham itu nilai sebenar sesuatu saham adalah dipanggil the intrinsic value of the share. Jangan kelirukan nilai dengan harga. Dia harga dan nilai tak semestinya sama. Nilai kita gunakan simbol PO biasanya. Harga saham kita gunakan simbol PM. So PO is the intrinsic value of the stock. PM is the market price of the stock. Dua itu tak semestinya sama. Tak semestinya sama tau. Apa bezanya nanti kita akan tengok lah later on. Macam nilai ni adalah sebenarnya pada harga berapakah you sanggup bayar untuk saham itu. That is nilai. Harga adalah berapa yang you kena bayar. My wife dan anak-anak saya ni semualah, kecuali saya seorang je yang belum lagi terpengaruh dengan benda-benda tu, iaitu suka sangat order online. Rumah saya ni kejap-kejap orang datang delivery, kejap macam-macam benda datang. Dan saya hanya setakat ni saya hanya membeli yang saya online hanyalah kalau saya booking hotel dan flight ticket. Itu saja setakat ni. Saya tak pengaruh dengan beli benda-benda lain melalui online. Saya dengar setiap kali barang sampai, I would say 90%, 80%, 90% lah of the time tak puas hati. Tengok dalam gambar cantik sampai tak cantik. Tengok dalam gambar macam besar sampai kecil. Kadang-kadang dalam internet yang saya tengok semalam ke bila tak ingat, a few days ago di Thailand ni, benda ni berlaku di Thailand tapi sama je kat Malaysia pun macam tu juga. Dia order kemah kan, untuk kononnya di Thailand lah, dia nak kemah lah dengan isteri dia, nak guna kemah tu, tent tu. Sampai kemah tu hanya boleh muat kepala dia je. Boleh masuk kepala dia saja. Tak boleh masuk, tak boleh, badan pun tak muat seorang. Dia beli untuk berkemah dengan isteri dia 2 orang. Okey. Nak ceritanya, nilai kemah yang boleh muat kepala saja mungkin RM5. Tapi harga yang dia bayar untuk kemah tu dia tak tengok, mungkin dia bayar RM100. Jadi nilai dan harga tak semestinya sama. Panjang saya punya lerek cerita dia kan, tetapi nilai PO and PM tak semestinya sama. Okey, itu dia punya cerita. Okey, sekarang ni apakah yang mempengaruhi nilai intrinsic value of the company stock? Kita bercakap pasal what are the factors that determine the intrinsic value of the company stock. Banyak faktor-faktor dia. Let's say for example
you want to identify what are the factors that determine the value of sebut nama satu saham lah, katakanlah Nestle. Yang saya sebut saham Nestle ni sebab ingat tak dalam lecture yang lepas saya ada sebut ada pelajar yang WhatsApp saya, DM saya, kata saya nak beli Maggi tak jumpa dalam bursa marketplace Maggi, kan. Jadi Maggi itu dikeluarkan oleh syarikat yang bernama Nestle Berhad. Kalau you search dalam bursa marketplace tu, di bursa Malaysia Nestle Berhad ada, di mana Nestle adalah company yang produce biasanya makanan, kan. Makanan banyaklah produk-produk dia. Jadi banyak seperti Maggi, Milo, Nescafe dan banyak lagi. Itu dikeluarkan oleh Nestle. Okey, katakanlah kita nak kena pasti, we want to identify what are the factors that determine the intrinsic value of Nestle. Ini kita ambil contoh Nestle lah, sebab semua orang biasa dengar perkataan Nestle ni, kan. Okey, jadi kita ambil kira banyak faktor seperti contohnya dia punya product quality, kan, the quality of the product. Product quality. Kalau you ingat a few years back, dalam 2-3 tahun lepas lah, kata saya mungkin tak sampai setahun lepas, ada satu video yang viral yang orang share ramai-ramai, di mana Milo tu kandungan gula dia teramat tinggi. So dia sangat-sangat berbahaya lah for those who are diabetic macam saya, kan. Saya ada diabetes. Jadi kita minum Milo tu gula dia, kandungan gula dia tinggi. Jadi bila timbul this viral issue Milo ataupun Milo ni dia punya kandungan gula tinggi, maka Nestle has to produce produk yang kandungan gula dia rendah. Otherwise orang tak nak beli, kan. Sebab zaman sekarang ni so many people are health conscious, pentingan kesihatan. Okay, dan juga Milo buat juga penjelasan lah tentang Nestle juga buat juga penjelasan tentang kandungan gula dalam Milo dia tu. Okay, itu contoh, dia ada product quality, kan. Itu adalah tentu. Kalau quality bagus, ramai orang beli. Bila ramai orang beli, maka untung dia banyak. Bila untung dia banyak, dia boleh bayar dividen yang tinggi kepada shareholders. Bila ramai orang nak beli saham tu kerana syarikat tu bayar dividen yang tinggi, maka harga saham akan naik. Bila harga saham akan naik sebab demand naik, dan orang yang beli saham Nestle akan dapat dua keuntungan. Dapat dividen yang tinggi dan dapat keuntungan daripada kenaikan harga. So dia punya rantaian cerita dia tu sama aja. Saya bagi contoh Nestle, tetapi contoh syarikat-syarikat lain pun super. Saya bacakan, kan. Bila bisnes bagus, untung banyak. Bila untung banyak, dia boleh bayar dividen tinggi. Bila dia bayar dividen yang tinggi, ramai orang nak beli saham syarikat itu. Bila ramai orang nak beli saham syarikat itu, it will push up the price of the company stock. Supply and demand, dia belajar dalam ekonomi, kan. Bila harga saham naik, maka investors will be happy. Dah lah dapat dividen tinggi, kemudian harga saham naik. So mereka mendapat kedua-dua manfaat yang saya sebut awal tadi, iaitu through dividend and capital gain. Kan. So dia punya cerita tu macam rantaian cerita tu sama je dengan, tak kisahlah company apa pun, cerita dia macam tu. Itu macam rantaian macam dia bangau-bangau yang awak belajar nursery rhyme dulu, kan, atau belajar masa tadika. Bangau, kenapa kau kurus, macam mana aku tak kurus, ikan tak mau timbul, ikan, kenapa tak mau timbul, macam mana aku nak timbul, rumput panjang sangat, sampailah kepada katak, ular kenapa makan katak, macam mana aku tak makan, itu makanan aku. Jadi dia punya cerita tu sambung gitu, kan. Okey, so apa lagi faktor yang menentukan bisnes Nestle, yang menaikkan Nestle punya bisnes atau menjatuhkan bisnes Nestle? Selain daripada itu juga product quality, management of the company, pengurusan yang bagus, kan. Penting juga, syarikat mestilah mempunyai tim pengurusan yang baik. Sebab kalau pengurusan itu tak baik, maka
syarikat akan lintang bukang kan. Sebab tu biasanya orang-orang yang mempunyai pengalaman yang hebat, telah terbukti mempunyai mempunyai achievement dalam pengurusan, mereka tak akan menganggur lah. Mereka tak akan menganggur. Dan mereka biasanya tak ada istilah pencen bagi mereka, sebab bila mereka pencen saja, company akan ambil dia, company lain akan ambil sebagainya. Contoh macam kita tengok Menteri Keuangan kita kan, Tengku Zafrul. Tengku Zafrul dulu adalah the CEO of CIMB. So tak tahulah gaji dia berapa juta setahun kan. Kemudian Tan Sri Muhyiddin ambil dia sebagai Menteri Keuangan. Dan jawatan ini adalah jawatan yang bukan kekal pun kan. Besok kalau katalah pilihan raya PRU 15, tiba-tiba Tengku Zafrul bukan wakil rakyat, dia dilantik sebagai senator. So he's not ahli parlimen. Cuma dia dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin untuk pegang jawatan sebagai Menteri Keuangan. Dan jawatan itu bukannya permanent pun. Kalau PRU 15 nanti Tan Sri Muhyiddin jatuh sebagai Perdana Menteri, dia kalah, Perdana Menteri baru naik, mungkin Perdana Menteri baru tak akan ambil Tengku Zafrul sebagai Menteri Keuangan lagi. Dia ada geng dia lagi, geng dia lain yang lain kan. Jadi orang seperti Tengku Zafrul akan jadi penganggur ataupun tidak? Jawapannya tidak. Sebab apa? Dengan pengalaman dia sebagai the CEO of CIMB, pengalaman dia sebagai Menteri Keuangan, bekas Menteri Keuangan lah pada ketika itu, dia akan diambil oleh syarikat-syarikat lain dengan cepat. Sebab tu he has no reason to worry about being unemployed. Kalau dia tak bekerja pun, dia dah banyak dah income dia kan. Tetapi maknanya orang macam tu ya. So pengurusan ini sangat-sangat penting. Kan? Okey. Tak usah cakap lah pasal Tengku Zafrul tu. Tengku Zafrul ni dah level menteri kan. Even my wife pun, when she resigned from Celcom in 2005, that was 15 years ago kan. Dia resign in 2005. Kita pun risau jugalah, sebab actually bos dia nak transfer dia ke KL, dan because of other company restructuring dan sebagainya. So kita pun fikir decide. Masa tu pun kita dah ada family stable, dah duduk keluarga sebagainya. So kita kata kalau duduk seorang duduk KL ni kan susah. So after discussion, kita decide dia berhenti. Of course lah, syarikat bagi pampasan lah pada dia kan. Dia panggil BSS ataupun Voluntary Separation Scheme. Masa tu risau jugalah. Sebab during that time her salary was close to 10,000 katanya. Lebih kurang lah kot saya ingat masa tu. So kita akan hilang RM10,000 pendapatan ketika itu. Tetapi if you have the right experience, pencen saja, berhenti saja, she was being headhunted by companies. Awak bukan minta kerja cari awak. Kerja cari awak. Company ni panggil for the interview, company ni panggil for the, because of your resume tu kan, pengalaman you sebagai pengurus dan sebagainya. Dan after 2 weeks, selepas dia berhenti di Celcom, dia terus dapat ditawarkan kerja di Public Mutual. Sampailah sekarang 15 tahun dah duduk Public Mutual kan, sebagai pengurus cawangan. Okey, nak ceritanya adalah bukan semua orang senasib dengan kita. Graduate yang menganggur berpuluh-puluh ribu, orang tak nak ambil. Orang yang tua, yang ada pengalaman sebagainya, berebut orang nak kan? So that is punishment. Selain daripada itu juga ada banyak lagi lah peraturan-peraturan lain seperti government regulation kan. Government regulation ni contoh lah, peraturan-peraturan kerajaan. Ini juga akan memberi kesan positif atau negatif kepada syarikat tu. Kita bagi contoh lain lah, katakanlah macam di Nestle ni mungkin tak terlibat. Contohnya kalau katakanlah syarikat perjudian, tiba-tiba kerajaan negeri Kelantan ataupun kerajaan Malaysia mengharamkan perjudian contohnya, maka syarikat-syarikat yang menjadikan aktiviti perjudian ini sebagai bisnes mereka akan terjejas. Tanjung PLC kan, Berjaya kan, Berjaya Toto kan, Toto tu is owned by Berjaya. Berjaya tu adalah Vincent Tan yang kawan baik pada Tun Mahathir ya. Sebab tu Tun Mahathir bagi lesen perjudian kepada Berjaya kan, milik Vincent Tan. Jadi company seperti Berjaya, Tanjung PLC milik Ananda Krishnan
akan terjejas lah kalau tiba-tiba syarikat kita, tiba-tiba kalau Malaysia ni mengharamkan aktiviti perjudian. So government policy akan memberi kesan, kan, memberi kesan. Begitu juga banyaklah faktor-faktor lain lagi seperti competition, kan, persaingan, competition. Kalau macam dalam contoh Nestle punya produk ni, kalau ada syarikat lain yang boleh beri produk yang lebih baik, lebih murah contohnya, maka bisnes Nestle akan terjejas, kan. Katakanlah Maggi, Maggi tu dikeluarkan oleh Nestle, tapi ada syarikat lain yang keluarkan produk yang lebih bagus dan murah. Mami mungkin syarikat lain lah, Nestle akan terjejas. Kemudian banyak lagi lah faktor lain, faktor-faktor lain dan lain-lain. Kalau tak ada dan lain-lain, ni banyak lah kalau kita nak cerita, kan, and so on, etc. Banyak lagi faktor-faktor lain. Okey. Kalau you tengok di sini, nilai intrinsik saham ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor, banyak lagi faktor ni kalau kita, dan faktor-faktor ini sentiasa berubah all the time. Tahu, faktor-faktor ini berubah sepanjang masa. Kadang-kadang ada sesuatu perubahan itu memberi kesan positif kepada the intrinsic value of the stock. Kadang-kadang nilai sesuatu perkara itu memberikan kesan negatif kepada the intrinsic value of the stock. So dengan lain perkataan, bahawa the intrinsic value of the stock is a moving target. Bukan katakanlah PO tu kita dah kata identify, PO ni katakanlah RM5 sampai bila-bila dia RM5. Tak. Dia adalah bergerak-gerak. Contoh, kita ambil contoh Malaysia Airlines dulu, kan. Dalam setahun dua kali tragedi yang melanda Malaysia Airlines, MH370 dan MH17. MH370 yang nak pergi ke Shanghai, nak pergi ke Beijing tu, yang sampai sekarang tak jumpa, kan. Satu. Kemudian MH17 yang kena tembak dekat Ukraine, kan. Dua kapal terbang kita hilang, Malaysia Airlines hilang, dan dia sampai sekarang Malaysia Airlines tak boleh nak recover because of people lose confidence. Anak saya masa MH17, anak saya masa tu dia duduk di Ireland nak balik bercuti. She studied in Ireland, nak balik bercuti, dan right after MH17 kan dia kena tembak dekat mananya, somewhere Ukraine ke mana, tak ingatlah, kawasan konflik, peperangan. Jadi tak sengaja ke sengaja tak tahu, tapi MH17 kena tembak, mati semua, kan. Jadi right after that Malaysia Airlines ubah route dia, ikut jalan lain lah, to avoid the conflict area, kan, yang orang bertembak-tembak ni. Jadi when my daughter wanted to go home, baru-baru dia tu, beberapa bulan lepas MH17 nya tragedy, she wanted to go home, dan dia berfikir nak book airline lain ke ataupun nak book Malaysia Airlines. Jadi Malaysia Airlines murah sikit masa tu, harga tambang murah sikit. So lama-lama lepas fikir-fikir sebab kata tak risau dah, sebab dia dah lalu jalan lain dah, tak lalu jalan yang kena tembak tu, kan. Tapi fear tu, rasa takut tu tak ada. So my daughter decided to book flight home Malaysia Airlines. Dalam kapal terbang tak ada orang pun, dia kata. Adalah 2-3 orang. Orang semua takut nak naik Malaysia Airlines. Sebut nama Malaysia Airlines orang takut dah. Tapi selamat dah sampai, kan, tak ada benda, kan. Cumanya nak hilangkan rasa ketakutan tu. So bila berlaku benda ni, habislah bisnes Malaysia Airlines all of a sudden, tiba-tiba, kan. So this is something that is totally unexpected, just like COVID-19 lah. COVID-19 is something that is totally unexpected. Habis bisnes semua, kan. Jadi benda-benda tu akan menjejaskan PO ini, kan. Okay, jadi the intrinsic value of the stock keep on rising and falling depending on the situation. So macam saya kata, it is like a moving target. Awak nak tembak, macam nak tembak orang berburu, kan. Berburu nak tembak tu dia sentiasa bergerak, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kan. Jadi gitu. At best, yang paling
hampir sekali adalah kita boleh mendapat anggaran sahaja tentang sesuatu intrinsic value saham itu. Okey. Jadi matlamat seseorang, okey, saya nak cerita pada you. Ini asas kepada bila kita nak menganalisa pasaran saham ini, kita gunakan dua kaedah penganalisaan, iaitu ni yang saya tulis awal-awal kelas tadi, iaitu fundamental analysis versus technical analysis. Nah, ni awal kelas tadi saya ada tulis juga dekat whiteboard. Saya tulis tadi tu sebab sebenarnya nak test, takut nanti tulisan tu jadi terbalik kan. Awak tak boleh nak baca. Okey. Jadi ada dua saja kaedah untuk melakukan analisa tentang pasaran saham. Yang pertama adalah dipanggil fundamental analysis dan yang kedua adalah technical analysis. Okey. Fundamental analysis ni adalah fundamental analysis ni fundamental analysis fundamental analysis ni yang kata saya sebut tadi, iaitu we want to come up with the most accurate estimate of the intrinsic value of the stock. So kita lakukan fundamental analysis. Kemudian you comparekan fundamental the intrinsic value of the stock against the market price. Yang tu tak apalah, saya akan cerita kejap lagi. Satu lagi, so you lakukan kaedah menggunakan mencari the intrinsic value of the stock. Kalau technical analysis pula adalah technical analysis kita menganalisa saham dengan menggunakan charts. Kalau awak tengok kan orang main saham, even dalam bursa marketplace pun, kalau dia rajin lah godek-godek, tahu godek-godek ni orang Johor kata godek-godek, mana kalau cari sana cari sini, klik sana klik sini. Kalau dia rajin, dia tengok, dia akan jumpa dalam bursa marketplace tu macam-macam analisa on charta kan, charta. Kalau you pergi pada Bursa Malaysia website pun ada banyak charts. You boleh tengok. Okey. Penggunaan charta atau charts ini adalah merupakan asas kepada technical analysis. Ini adalah technical analysis. Kalau menggunakan carta-carta, jadi ada bidang ilmu dia lah. Bukan kata kita boleh pandai-pandai gitu saja, jadi kena belajarlah ilmu dia tu kan. Ada setengah orang dia memang mengkhusus dalam technical analysis, jadi dia belajarlah ilmu technical analysis. Tetapi kalau kita belajar textbook, you tengok dalam textbook ni pun apa, kalau you tengok dalam textbook kita ni pun, a major portion of the textbook, any textbook lah pun, mana-mana textbook pun, dia akan lebih menumpukan perhatian kepada fundamental analysis. Technical analysis dia akan bagilah satu chapter. Contoh dalam buku ni pun ada satu chapter on technical analysis. Banyaknya adalah on fundamental analysis. Actually, kalau you tengok syllabus, kalau you tengok dalam syllabus kita akan belajar technical analysis dalam topik nombor 6 nanti. Topik 6. Ini kita sekarang dalam topik 4 and 5 kan. Jadi topik 6 kita akan belajar on technical analysis sikit. So now our attention is to focus on fundamental analysis sahaja for the time being. Habis on technical fundamental analysis, barulah kita masuk kepada technical analysis. Lambat lagi lah kan, lambat lagi. Jadi by the way, test dah tinggal hari ni dah 16 kan, lebih kurang 2 minggu dari sekarang. Nanti hari ni kalau sempat, nanti saya akan senaraikan what are the topics to be covered in your first test, topik untuk second test, and topik untuk third test. Jadi senang, you nak study, you boleh plan ya. Jadi test kita, test pertama adalah lebih kurang 2 minggu dari sekarang. Okey.
Kita pergi kepada fundamental analysis ni. Ini technical analysis kita tinggalkan dulu sebab nanti kita akan belajar technical analysis dengan lebih detail dalam topik nombor 6 of our syllabus. Ya. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada fundamental analysis. Macam saya kata tadi. Ya. As I mentioned before, setiap saham ada dia punya intrinsic value dia, kan? Setiap saham ni dia ada dia punya intrinsic value dia, kan? Jadi keputusan kita sama ada nak beli ataupun tidak sesuatu saham itu selepas kita lakukan fundamental analysis, akhirnya kita akan dapat, oh, this is the intrinsic value of the stock. Inilah sebenar saham itu. Jadi decision kita sama ada nak beli ataupun tidak bergantung kepada sama ada saham itu overvalued ataupun undervalued. Katakanlah sebagai contoh lah, kita dah lakukan katakanlah begini keadaan ya. Lepas kita lakukan analisa, kita dapati the fundamental of the fundamental, the intrinsic value of the stock is RM3, kan? Teori mengatakan bahawa pada satu hari nanti, harga saham akan bergerak ke arah nilai intrinsik dia. Bukan satu hari di hari raya, pada satu hari nanti, pada satu hari nanti harga saham akan bergerak menuju ke arah nilai intrinsik dia, the intrinsic value. The share price will move towards its intrinsic value. Maknanya kalau sekarang harga dia RM4, satu hari nanti dia akan jatuh kepada RM3 lah. Sebab apa? Sebab intrinsic value of the stock is RM3. So kalau sekarang saham itu harga RM4, sedangkan the intrinsic value is RM3, saham itu adalah dipanggil overvalued ataupun overpriced. Kadang-kadang orang gunakan istilah overvalued, kadang-kadang orang gunakan istilah overpriced. So the overpriced stock or overvalued stock, you don't buy. You don't buy the overvalued stock. Kalau beli rugi. Sebab apa? You bayar RM4, nanti dia akan jatuh menjadi RM3. What if you have the stock now? Awak ada saham tu, you should sell it now to avoid from having losses. Kalau saham tu ada saham syarikat tu dan nilai intrinsik saham itu adalah RM3, sekarang harga dia RM4. Cepat-cepat jual sebab nanti satu hari dia akan jatuh kepada RM3. On the other hand, kalaulah harga saham itu RM2, sedangkan you pasti nilai intrinsik dia adalah RM3, maka ini dia panggil undervalued ataupun underpriced. So what would we do with the underpriced stock? You buy. So kita beli saham-saham yang underpriced ataupun undervalued. Kerana sebab saham-saham yang undervalued ini harga dia satu hari nanti akan naik. So kalau you beli pada harga RM2, bila dia naik menjadi harga RM3, you akan untung RM1. That would be your capital gain. Itu adalah keuntungan modal awak. Nampak macam senang, kan? Tetapi yang ini memang senang. Nak cari harga saham di pasaran senang sebab you boleh tengok aja di bursa marketplace pun boleh. Di bursa Malaysia lagi tepat lah. Bursa marketplace dia lewat by 15 minutes kan, lagging behind harga dia. Kalau bursa Malaysia punya website, harga tu adalah real time. 9.30 kan you tengok, dah buka trading, you boleh tengok, kan? Ini senang. Nak tentukan market price, tengok aja harga dia bursa marketplace ataupun di bursa Malaysia. Yang susahnya adalah menentukan the intrinsic value of the stock. Sebab macam saya kata tadi, the intrinsic value of the stock is a moving target. Dia sentiasa bergerak. Dia bukannya constant, bukannya tetap gitu kan. Jadi tugas seorang penganalisa adalah to come up with the most accurate estimate of the intrinsic value of the stock. Sebab tu saya kata, kalau you biasa follow penganalisa macam brokerage firm, di Malaysia ni banyak kan firma-firma broker, kenanga lah, apalah, macam-macam lah, saya pun tak ingat.
Setiap firma broker ni mereka ada team of analyst dia. Ada penganalisa pasaran ya. Macam saya kata, these people are very they specialize on dia punya they specialize on dia punya area of expertise. Macam saya kata, kalau seorang yang pakar dalam peladangan contohnya, penganalisa yang pakar dalam peladangan, so anything on peladangan dia tahu, kan? Sebab apa? Sebab dia ni yang akan dipertanggungjawabkan untuk memberikan nilai intrinsik sesuatu saham. Kalau peladangan, dia kena tahu harga sawit naik ke, harga sawit jatuh ke, demand sawit dunia lah, perubahan cuaca yang mempengaruhi perubahan sawit dan sebagainya. Itu. Kalau dia ni pakar dalam bidang perbankan, maka dia akan buat analisa on banking sector. Apa kesannya kalau kerajaan lanjutkan moratorium, for example, apa kesannya bila kerajaan turunkan OPR, overnight policy rate dan sebagainya. Apa kesannya gini dan terhadap saham-saham perbankan, kan? So these people are specialist, seorang pakar. Macam saya kata, kalau doktor ada pakar tulang, tengok je kenal tulang ikan, tulang ayam, tulang itik dan sebagainya. Mereka pakar. Okey. So inilah dia punya cerita dia. Kalau harga saham itu naik, gini kita. Kalau market price lagi tinggi daripada PO, overvalued dan kita jangan beli. Kalau market price lebih rendah daripada PO, undervalued dan kita boleh beli. Macam saya selalu sebut, the real challenge is to come up with the most accurate PO. Saya nak cerita tadi gini. Setiap brokerage firm ni ada team of penganalisa dia, kan? Dan kalau you tengok firma-firma broker yang berbeza, even among dia punya analis pun tak sama. Mereka punya pandangan tentang nilai intrinsik sesuatu saham. Syarikat firma broker ni, dia kata intrinsik saham ni, nilai intrinsik saham ni adalah sekian-sekian ringgit. Yang ini mungkin rendah sikit. Walaupun mereka semua adalah pakar. Dia tak sama. Sebab apa? Sebab faktor yang mempengaruhi nilai intrinsik sesuatu saham itu amat-amat banyak. Amat-amat besar. Okey. Besok saya akan sambung daripada fundamental analysis, top down and bottom up. Hari ni dah tak sempat dah kot kat sejam dah ni lecture. Besok mungkin saya takkan ada kelas sebab saya ada kena attend kursus pagi sampai ke petang di Kota Baru. Unless kalau kursus itu dibatalkan, mungkin saya akan bagi tahulah apa-apa hal, saya akan bagi tahu dalam grup, dalam WhatsApp group. Tapi as of now macam tak boleh buat kelas lah, sebabnya kursus itu daripada 8.30 sampai pukul 5 petang ya. So apa-apa hal nanti saya akan bagi tahu dalam WhatsApp group. Okey. Besok 17 kan? Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum kita berhenti? Okey, kalau tak ada soalan, kita akan berhenti setakat ni lah dan kita akan jumpa lagi, kalau tidak besok, lusa. Kalau besok saya kena attend kursus dan kursus itu tidak dibatalkan, kita akan sambung lecture saya ni lusa pula. Okey, Assalamualaikum.